Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Polis Evo 3. Sebelum tu aku nak cerita sikit lah. Aku ada kenangan sikit. Aku dapat tiket yang macam ni, okay? Tiket kertas yang ditulis ni, okay, bukan apa tau, bukan sebab aku masuk pintu belakang apa. Sebabnya adalah sikit masalah dari segi sistem. Aku beli tiket dekat online, kemudiannya duit aku dah ditarik oleh pihak bank, tapi tiket dekat dalam apps tu tak sampai. Dia kata transaction unsuccessful. So aku pergilah dekat Pawagam pun adjust. Dia kata okay, dia bagi tiket ni, so aku tak perlu claim apa-apa. So ini adalah kenangan lah. Okay, tapi itu saja sekadar cerita ringkas yang peribadi lah bagi aku. Tapi cerita untuk video kali ni, aku nak review filem Polis Evo 3. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem Polis Evo 3 ni, apa kata kita intro dulu. Polis Evo 3 merupakan sebuah filem ketiga dalam franchise Polis Evo. Okey, kali ini Syafiq Yusof ambil peranan. Okey, dia sebelum ni ada Gaz Abu Bakar yang memulakan franchise ini dengan begitu baik sekali, dan kemudian diteruskan kepada Josoh, yang mana pada aku filem yang kedua tu agak lari sikit daripada tema asal. Mungkin dia nak try something new, tapi ada benda yang hilang dekat situ. So kali ni Syafiq bawa balik benda yang hilang tu daripada filem pertama ke dalam franchise yang betul-betul kita nak. Okay, kita nak filem sequel yang sepatutnya macam ni, tapi tak dapat dalam filem kedua. So Syafiq bawa balik elemen persahabatan dua polis ni dalam filem ketiga. Kali ni lebih brutal apabila Reza, okay, rakan lama kepada Inspektor Kai, memburu Inspektor Kai dan juga polis-polis yang mana adalah dalam kisah silam dia. Aku tak nak cerita lebih, sebab kalau aku cerita lebih akan jadi lebih macam kurang excited. Apa yang aku boleh cakap, okay, Polis Evo 2 adalah sesuatu yang bagus, tetapi Evo 3 adalah sesuatu yang lebih bagus. Sebab aku rasa Syafiq Yusof dah sampai ke tahap di mana dia dah sampai satu macam kekuatan terbesar lah. Honestly, aku boleh cakap ini ialah filem action paling padu daripada Syafiq Yusof. Aku boleh katakan ini adalah filem yang sempurna. Mungkin ada kelemahan bila kita tengok dia buat KL Special Force. Mungkin ada kelemahan ketika dia buat yang versi Anarchy dekat Disney Plus Hotstar tu. Tetapi yang ni aku rasa kekuatan dia memang kau-kau mantap. Aku tak pasti sama ada kekuatan ni terjadi apabila Syafiq Yusof macam diarahkan ataupun mengarahkan filem yang sebenarnya skrip itu datang daripada idea orang lain. So bila idea tu datang daripada, macam kalau kita tengok dekat dalam filem ni, idea asal dia ataupun penulis lakon layar dia adalah Josoh, Syafiq Yusof adalah pengarah. So ada kawalan dekat situ. So Syafiq tidak betul-betul 100% into style dia yang selalu kita tengok dalam Abang Long Fadil, dalam KL Special Force, etc. Jadi benda tu jadikan benda ni nampak lebih fresh dan nampak lebih gah. So maksudnya ada pembetulan ataupun something yang si Syafiq ni selalu buat. So yang tak betul, dia betul-betul masuk dalam filem ni just nice sahaja. Filem ni kekuatan terbesar dia ialah macam mana permainan karakter Kai itu sendiri dalam filem ni lah. Kalau kita tengok filem kedua, dalam filem kedua yang ada kes-kes pengganas tu, filem tu nampak berat kepada Zizan. Okay, Zizan memang bermain dengan emotion dekat situ. Dan dalam filem ni, okay, it's time for Kai pula dapatkan satu tekanan daripada penjenayah yang memang terbesar, yang mana kali ni polis sendiri jadi penjenayah. So permainan itu agak berani, agak daring. Sebab aku tak expect yang diorang nak buat jahat ni sebenarnya seorang polis. So mengingatkan aku balik kepada filem-filem Hollywood. So the formula is great, dan aku boleh katakan ianya memang sesuai dengan apa yang cuba dipaparkan. Sebab bila kita tengok Polis Evo 1 dah hebat, dia orang upgrade ke Polis Evo kedua dah lagi hebat. So Polis ketiga lagi hebat. So aku teringat jugalah pasal satu konsep trilogi. Sebab dalam trilogi ni selalunya filem ketiga dia akan lebih personal. Aku pernah tengok lah dalam filem Scream, tak silap, dia ada bercakap pasal benda ni. So filem ketiga selalunya penjahat dia akan lebih
kuat, okay, lebih personal dan akan kembali balik kepada filem pertama. Dan aku rasa Syafiq memang faham konsep ni dan benda itulah yang dia adapt dalam filem ni. Dalam filem ni, okay, filem ni bawa balik kita ke satu masa sebelum kejadian Polis Evo 1. Okay. Kemudiannya jahat dia memang betul-betul brutal. Dan aku rasa yang paling penting sekali ialah permainan emosi Inspector Kai, which is dengan gabungan Zizan juga memang cukup padu. Aku suka sebenarnya permainan persahabatan dalam filem ni. Zizan dengan Shahizi Sam berjaya untuk carry out that relationship dengan cukup bagus. Dan aku rasa benda ni berjaya untuk tampung lah kelemahan benda ni yang kita nak tengok dalam filem Polis Evo kedua. So benda tu dapat ditengok dalam filem ketiga. Elemen persahabatan bermain dengan sangat-sangat kuat dalam filem ni. So kalau kata hang potong Polis Evo 2, hang just tengok Polis Evo 1 dan Polis Evo 3, aku rasa filem continuity tu akan jadi macam lebih mantap. Tapi aku rasa tak ada masalah pun hal tu. It's just my personal opinion. Cuma aku nak salute satu lagi perkara lah dalam filem ni, di mana Syafiq manage to connect, okay, Polis Evo 1 dan Polis Evo 2 dalam pelbagai bentuk reference kecil ni. Macam ada nada tone lagu tema Polis Evo sebelum ni. Lepas tu ada a few dialogue yang refer kepada Polis Evo sebelum ni. Manage to bring back the memory. Sebab filem ni Polis Evo 1 diterbitkan pada tahun 2015, filem Evo kedua tahun 2018 dan filem ni terbit pada tahun 2023. Agak lama. So bila a few dialogues tu muncul, so kita dapat imbau balik lah filem-filem yang sebelum ni, yang mana memang walaupun filem ni boleh dilayan tanpa filem-filem sebelum ni, tapi bila kita tengok 1, 2, 3 dia akan ada connect the dot lah, dia ada bersambung sikit. So which is quite good. Aku tak ada komen sangat lah pasal cinematography. Great. Aku paling suka scene-scene dekat Bukit Bintang tu, sebab nampak sangat macam filem Hong Kong, yang mana aku macam terkejut gila. Dan aku paling suka fighting lah, sebab fighting scene dalam filem ni agak-agak mantap, especially fighting scene last tu. Sebab kalau kita tengok dalam Polis Evo 1, Polis Evo 2, Polis Evo 3, ada persamaan ni ialah Shahizi Sam akan pikul tanggungjawab untuk fight dengan penjahat. Polis Evo 1 pun sama, Polis Evo kedua pun sama, Polis Evo ketiga pun sama. So ada similarities untuk pertarungan Polis Evo ketiga ni sama dengan Polis Evo pertama, tapi ada sedikit twist. So macam tu. So aku suka dengan dia punya skrip tu, sebab some of the scene memang refer back kepada dua filem terdahulu. So benda tu macam menarik lah. Aku sebab tak jarang lah aku jumpa filem Melayu yang give detail dalam buat sequel ni, yang bagi betul-betul respect kepada dua filem terdahulu. So macam filem Polis Evo 3 ni, dia punya detail daripada segi penceritaan tu agak bagus. Even kalau waktu scene-scene puting tu kan, okay, kita tengok ada parut dekat perut tu. Okay, parut tu sebenarnya ada reference kepada filem sebelum ni, tapi bagi siapa yang tak tonton, mungkin kita tak akan terfaham kenapa parut dekat perut Shahizi Sam tu ada. Dan kekuatan kat situ lah, satu, detail penceritaan. Okay, lakonan filem ni mantap. Shahizi Sam, Zizan Razak aku salute, sebab sebelum ni kita selalu expect dia berlakon filem-filem serius. Dan Polis Evo manage untuk kawal dia menjadi satu pelakon yang begitu gah. Dari filem 1, filem 2, filem 3 kita tengok, filem ni adalah filem yang Zizan betul-betul all out dari segi serius. Sebab elemen komedi tu jarang ada. Bila ada pun dia kick tu kena. Dan kekuatan tu adalah benda yang betul-betul aku suka lah. Dan itu adalah benda yang menjadikan Polis Evo ni sebuah filem yang betul-betul kemas, rapi dan elite. Macam tu. Dia macam, kan selalu kalau kita buat benda-benda untuk orang biasa ni, kadang-kadang ada yang tak kemas, ada yang tak salah. So filem ni kerja-kerja dia dari segi pelbagai aspek memang kemas, memang teliti. Dari segi penceritaan, visuals memang cukup-cukup padu. Dan aku selesa apabila setiap karakter-karakter baru dalam filem ni diketepikan. Walaupun ada, kita dapat tengok, tapi dia taklah menonjol sangat daripada dua ni. Tak macam filem kedua. Filem kedua karakter-karakter lain banyak sangat muncul sehingga tenggelam dua watak ni. So benda tu
dah berjaya di repair dalam filem ni. Senang cakap lah, Police Evo 3 is the best Police Evo dalam franchise ni, the best. Dan memang aku rasa ini ialah standard yang paling tinggi. Kalau katakan diorang nak buat Police Evo 4, diorang perlu fikir lagi tinggi daripada Police Evo 3. Dan aku harap filem ni berjaya lah dekat pawagam. Aku puas hati. Ini ialah level yang kita nak selama ni, dan aku nak tonton sangat-sangat filem macam ni in the future. Mungkin kalau bukan franchise Police Evo pun, franchise-franchise lain akan jadikan reference Police Evo 3 ni untuk buat filem-filem dia orang. Okay, so aku rasa itu sahajalah kot review ringkas aku berkenaan dengan filem Police Evo 3. Berapa bintang aku kasih filem ni? Filem ni aku kasih 5 bintang. 5 bintang, totally 5 stars. Walaupun ada mungkin yang mengatakan filem ni tak layak 5 bintang, mungkin filem ni ada kekurangan sini-sini, tapi aku rasa ini adalah level yang dah cukup padu untuk filem Melayu. Jangan compare filem tu dengan filem Hollywood. Filem Melayu sahaja, this is the standard yang kita nak, dan kekuatan tu dah memang ada. Kita tahu keupayaan kita, dan aku harap pembikin-pembikin filem lain dapat follow this approach lah kan. Movie-movie yang macam ni sekarang dah jadi benda yang kita enjoy. So aku rasa satu lagi, aku cuma nak state lah, ini pandangan peribadi sahaja. Aku cuma kurang selesa sikit apabila third scene lah, bukan third scene, third act. Third act filem ni suddenly berlaku dekat Bukit Bintang. So benda tu macam agak kurang penjelasan. Aku bukannya nak kata tak menarik, okey lah, setting tu bagus, tapi dari first act sampai second act, filem ni banyak bermain dekat Terengganu, bagus, okey. Tapi bila third act dia pergi ke Bukit Bintang just for the sake of visual, maksudnya nak tunjukkan yang mungkin satu, Syafiq nak tunjukkan yang dia asal dari KL. Okay, so kok mana pun sebabkan filem ni filem Terengganu, so aku kena bawa juga action ke Kuala Lumpur, sebab Syafiq kan pernah buat KL Special Force lah, KL no KL ni, so dia nak buat trademark dia buat KL. So aku agak kurang selesa lah apabila dia switch Terengganu pergi KL for no reason. Itu mungkin detail kecil yang mungkin orang tak kisah, tapi bagi aku kisah. Sebab kenapa tiba-tiba pergi Bukit Bintang? Kenapa tak settle dekat satu tempat di Terengganu yang sesak? For example macam Pasar Payang kan, something yang lebih macam unik. Mungkin Taman Tamadun Islam kan, benda-benda yang tempat-tempat yang memang di Terengganu. Kenapa polis perlu pergi daripada Terengganu ke KL for the sake of this? Dan aku macam tak dapat nak hadam juga logik macam mana Reza boleh bawa Anis pergi ke KL dalam masa yang singkat. So adakah dia pakai helikopter? Adakah dia pakai benda yang dia naik train yang tak wujud lagi, ECRL tu kan? So benda tu je lah benda yang membuatkan aku rasa kurang selesa. Tapi itu kita boleh ketepikan. Tapi untuk enjoy the movie secara total, filem ni memang puas hati. Cuma third scene, third act itu sahajalah aku rasa kurang selesa. Aku lebih selesa kalau filem tu, kalau third act tu berlaku dekat Terengganu. Okay, tapi tak apalah. Okay, apa-apa pun Police Evo 3 ni memang terbaik, memang berkualiti, dan aku rasa semua harus layan filem ni. Okay, dan teruskan menyokong filem-filem Malaysia. And I'm proud of Police Evo 3 ni. Police Evo sendiri bukanlah sebuah filem yang sekadar filem. Ini ada personal punya jiwa dalam diri aku. Ada benda yang bila aku tengok Police Evo, ada something dalam diri aku. Itu aku akan cerita lain lah. Ini just review aku berkenaan dengan Police Evo 3. Aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan Police Evo 3. Aku nak habis dah tadi, tapi tiba-tiba teringat satu lagi point. So itu sahajalah. Okay, kali ni habis, tak ada apa dah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.